الحمد لله الغني الحميد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyuruh kepada kebajikan, mengembangkan Islam, dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala perkara yang salah, buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang yang berjaya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita boleh beroleh kejayaan, kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati khutbah yang bertajuk 30 tahun Jabatan Agama Islam Sarawak bersama Ummah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Imam Ibn Katsir rahimahullah ketika mentafsirkan ayat 104 daripada surah Al-Imran yang dibacakan sebentar tadi, telah menjelaskan bahawa makna yang dimaksud dari ayat ini ialah hendaklah ada satu golongan dari kalangan umat Islam yang bertugas untuk memikul urusan tersebut, menyeru kepada kebajikan, mengembangkan Islam, menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, yaitu buruk dan keji. Walaupun urusan tersebut memang diwajibkan pula atas setiap individu dari umat ini, seperti yang dinyatakan di dalam kitab Sahih Muslim dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dinyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa zalika adhaful iman." Wa fi riwayah, "Wa laisa wara'a zalika minal iman habbatu khardal." Yang maksudnya, sesiapa di antara kamu melihat sesuatu kemungkaran, hendaklah ia mencegahnya dengan tangannya, dan jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya, dan jika masih tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Di dalam riwayat yang lain disebutkan juga, dan tiadalah selepas itu iman, walaupun seberat biji sawi sekalipun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bertitik tolak daripada gesaan yang terdapat dalam ayat tadi, maka kepimpinan Islam di Sarawak telah berusaha mengerot langkah untuk menyebarkan dan membangunkan masyarakat Islam di Sarawak dengan lebih sistematik dan berwawasan. Namun mengambil kira bahawa masyarakat Islam di Sarawak adalah sekadar secupak dalam segantang, maka usaha-usaha berkenaan seharusnya dijalankan dengan penuh strategik dan efektif. Lantaran itu, pada tanggal 17 Ogos 1990, maka lahirlah Jabatan Agama Islam Sarawak, yang lebih mudah dikenali dengan JAIS, sebuah jabatan yang setuju menjadi urustia bagi Majlis Islam Sarawak dan teras pembangunan serta penyebaran Islam di Sarawak. Dalam arti kata yang lain, JAIS bertindak sebagai pelaksana dasar dan pentadbir Islam yang diputuskan oleh Majlis Islam Sarawak sebagai kuasa tertinggi mengenai hal ehwal Islam di negeri Sarawak. Pada tanggal 17 Ogos tahun ini,
Sesuai dengan usianya mencecah 30 tahun, maka diadakan sambutan Jubli Mutiara Jabatan Agama Islam Sarawak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sesungguhnya JAIS dalam usaha mencapai visinya, yaitu Islam amanan hidup, Islam is the way of life, sangat memerlukan sokongan dan dokongan daripada seluruh umat Islam di Sarawak. Ummah boleh bersama-sama memastikan program pembangunan Islam, pendidikan Islam, dakwah Islamiah yang diusahakan oleh Jabatan Agama Islam Sarawak berjalan dengan jayanya. Utarakan pandangan, usulkan pendapat, dan berikan panduan agar pihak berkuasa agama negeri mampu menambah baik apa jua pendekatan dan usaha membangunkan dan meningkatkan martabat ummah di Sarawak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah mimbar ingin menyeru supaya kita meletakkan JAIS dekat di hati kita dan amanah kita bersama dengan mengambil perhatian kepada perkara-perkara seperti berikut. Yang pertama, melibatkan diri secara aktif untuk sama-sama melaksanakan inisiatif-inisiatif yang diperkenalkan JAIS, seperti rakan kongsi dakwah, projek angkat saudara kita mukim, standar penerapan bintang masjid, zon halal, rakan penguat kuasa, khidmat keluarga, sosial, community, dan sebagainya. Yang kedua, melibatkan diri dan keluarga dalam program-program yang dianjurkan oleh JAIS. Yang ketiga, melaporkan apa-apa isu dan kepala ummah atau memberi cadangan kepada JAIS melalui surat, email, telepon, laman sesama JAIS, atau hadir terus ke mana-mana pejabat agama Islam yang berdekatan. Sebelum mengakhiri khutbah, marilah kita bersama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang maksudnya, kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia, karena kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, buruk dan keji. Serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Dan kalaulah ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu beriman sebagaimana yang semestinya, tentulah iman itu menjadi baik bagi mereka. Tetapi di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan dari mereka orang yang fasik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami, ibu bapa kami, ahli keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan kepada kami semua dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah taufik dan hidayat-Mu kepada kami semua dan juga kepada pemimpin-pemimpin negara kami, khasnya kepada Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong Malaysia, dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram, kabulkanlah doa kami, terimalah segala amal ibadah dan ketaatan kami kepadamu. Ya Allah, limpahkanlah ke atas kami nikmat kesihatan dan keafiatan. Kurniakanlah kesembuhan kepada mereka yang diuji dengan penyakit-penyakit, dan bebaskanlah negara kami daripada segala perkara yang tidak diingini dan wabak penyakit, khususnya wabak COVID-19. Menangkanlah kami dalam memeranginya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.